Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekarang ni kita akan bincang soalan percubaan SPM tahun 2024 kertas 2 daripada negeri Kedah lah ini adalah soalan pertama. Terima kasih pada yang mahu masuk live. Tolong sharekan live ni. Tap screen, dan kalau yang belum follow tu boleh follow cikgu. Nama saya Cikgu Tarmizi, saya daripada Melaka. Jadi saya akan buat kelas untuk matematik SPM tingkatan 5. Terima kasih pada yang join. Boleh bantu dengan tap screen dan sebagainya. So sekejap lagi kita akan mula, kita tunggu orang masuk dulu. Yang ni adalah soalan negeri Kedah tahun 2024. Soalan negeri Kedah 2024. So selamat datang pada yang baru join. Kalau boleh tolong cikgu tap screen. Bantu cikgu live dengan tap screen, like, komen suara okey ke. Kalau okey tulis okey. Cikgu perkenalkan dulu nama cikgu. Saya Cikgu Tarmizi daripada Melaka. So saya akan buat kelas untuk matematik moden SPM. Yang kertas ni adalah kertas Kedah 2024. So kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Nanti cikgu akan hantar dekat YouTube juga video ni. Soalan yang pertama. Rajah menunjukkan sebuah poligon PQRSTU diberi TUV ialah garis lurus. Namakan jenis sudut bagi Y darjah. Sudut Y darjah ni kalau awak tengok, dia ni sekali 30. Sini adalah 50. So sini adalah 50. Sini 50. Jadi bila 50 sini, dia sudut bawah 90. So dia adalah sudut tirus. Nama dia adalah sudut tirus. Yang ini nama dia sudut cakah. Sudut cakah. Ni sudut cakah, yang tu sudut tirus. Seterusnya. Dia suruh cari X tambah Y. Kita dah dapat tadi. Nilai Y situ adalah 50. Sekarang kita nak cari X. Tengok dalam ni ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 sudut pedalaman dia sama dengan 720. Sudut pedalaman dia adalah 720. Terima kasih pada saudara yang bagi gift. Terima kasih. Mungkin awak tak ambil SPM, tapi tolong support dengan tap screen ataupun awak komen, awak share, insyaAllah. Ni form 5. Form 5 SPM 2024 kertas 2. Tapi untuk budak ambil form 4 pun boleh. Terima kasih pada yang share live. Tolong tap screen. Bantu cikgu untuk dapat lebih exposure dengan live ni. Kemudian mana yang belum follow cikgu tu sila follow. So kita berada di soalan yang kedua. Soalan pertama tadi kita dah kira jenis sudut. Bagi ni adalah sudut tirus. Untuk X tambah Y, sudut ni ada segi ni ada 6. So dia semua sekali ada 720. So kita tambahkan X tambah 100 tambah 170 tambah 90 tambah 130 tambah 90. Kita akan dapat jawapan dia 720. So kita kira, tolakkan semua ni ke sebelah kanan, kita dapat X tu sama dengan 130. So X tambah Y sama dengan 180 darjah. Itulah jawapan dia untuk nombor 1. Mana-mana yang belum baru masuk tu, saya perkenalkan nama saya Cikgu Tarmizi daripada Melaka. Saya ada buat kelas percuma untuk matematik SPM tingkatan 5. Tapi untuk budak tingkatan 4 pun boleh masuk juga. Pada ruangan di jawapan menunjukkan segi 4 sama ABCD. Kemudian dia kata dekat situ
Yang dilukis pada grid segi 4 sama dengan nilai sisi 1 unit. Okey, MN dan R dan S ialah titik tengah. Memang ni trial Kedah 2024. Okey, trial Kedah 2024. Okey, pada rajah di jurangan jawapan, lukis titik yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 2 unit dari O. Okey, untuk yang sentiasa berjarak 2 unit, perkataan sentiasa berjarak bermaksud dia adalah berbentuk bulatan. Jadi daripada O ni kita kira 2 kotak, kita buatkan dia punya graf ni. Yang merah ni adalah untuk jawapan A1. A1. Okey, A2, lokus bagi titik yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 3 unit dari garis CD. Ni garis CD sentiasa berjarak 3 unit bermaksud garis SON. SON. Yang ni adalah untuk A2. A2. Okey. Okay, terima kasih pada yang masuk live. Okay, tolong cikgu dengan tap-tap screen ataupun share live ni. Okey. Kemudian seterusnya tandakan dengan simbol pangkah kedudukan bagi persaingan lokus X dan lokus Y. Jawapan dia satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Sinilah dia punya tempat persilangan. Okey. Okey, kita berada di soalan kedua, negeri Kedah 2024. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Emilia merupakan seorang pemilik kedai menjahit. Soalan nombor 3, Emilia merupakan seorang pemilik kedai menjahit pakaian. Pakaian, antara perkhidmatan tawarkan beliau ialah menjahit kemeja. Diberi bahawa bilangan kemeja berubah secara langsung dengan bilangan pekerja P dan berubah secara songsang dengan masa T. Jika dua, ungkapkan N dalam sebutan P dan T. Okey, sini kita tengok. Sini dia kata jika ada 2 orang pekerja, ada 2 orang pekerja dan 6 helai kemeja dalam masa 3 jam. Yang ini adalah dia bagi, sebenarnya dia bagi N. Dia bagi awak dia punya N. Dia bagi awak dia punya dia bagi awak dia punya P. Ni N. Ni adalah T. Okey, kenapa dia bagi lengkap semua ni? Sebab dia nak suruh kita buat ungkapan N dalam sebutan P dan T. P2, N6, T3. Okey, so kita buat, mula-mula kita akan buat N adalah berkadar langsung dengan P dan T. Okey, kemudian tukarkan simbol varies ni kepada simbol varies tu tukarkan kepada sama dengan K. Sama dengan K. Kita tukarkan simbol varies dengan sama dengan K. Okey, so masukkan nilai yang lengkap tadi. Kita akan dapat K tu sama dengan 9. Ni tajuk dia adalah tajuk ubahan. Okey, pada siapa-siapa yang mau masuk, selamat datang. Saya Cikgu Tamizi. Saya ada buat kelas untuk matematik SPM secara percuma. So, malam ni kita bincang Kedah 2024 trial. Okey, so N sama 9, P bahagi T. Siapa-siapa yang ada boleh tolong share ataupun tap-tap screen, komen yang baik-baik. So, bila kita masukkan nilai 6, 2 dan 3, kita akan dapat K sama dengan 9. So, equation dia ataupun ungkapan dia tu adalah sama dengan 9P bahagi T. Okey, terima kasih pada yang tap-tap screen. Okey, boleh bantu dengan tap-tap screen tu. Okey, B. Berapakah bilangan pekerja yang diperlukan untuk menjahit 27 helai kemeja? N dia 27. T dia 4 jam. Dia tak ada P. P tak ada. Jadi kita masukkan balik dalam dia punya equation ni. N sama dengan 9P bahagi T. N sama dengan 27. T sama dengan 4. P sama dengan berapa? So masukkan nilai dia. Dapatlah P tu sama dengan 12. Okey, terima kasih siapa yang masuk live. Siapa yang belum follow boleh follow.
Saya adalah Cikgu Tarmizi. Saya buat kelas untuk matematik moden SPM secara percuma. Okey, yang ni adalah soalan kedah. Soalan kedah. Mana yang ada tu boleh tolong tap skrin supaya ramai lagi boleh tengok video ni. Okey, yang keempat. Soalan keempat. Adam memiliki sebuah rumah kediaman di Jitra. Diberi bahawa nilai tahunan rumahnya itu ialah 7,250. Dengan kadar cukai pintu ialah 400. Nilai tahunan bermaksud harga sewa darab dengan 12. Harga sewa darab dengan 12. Biasanya lah. Sebab kadang-kadang rumah tu kita tak sewa, kita beli. Tapi kadar sewa dia berapa sekian. Katakan sebulan 400. Okey, terima kasih pada yang join. Yang mana ada tu boleh tap skrin. Bantu cikgu dengan tap skrin. Komen yang murni-murni. Okey, kalau tak faham boleh tanya. Cikgu akan baca kemudian lah. Cikgu terang dulu lah. So, balik semula. Soalan nombor 4. Adam memiliki sebuah rumah kediaman di Jitra. Nilai tahunan rumahnya ialah 7,250. Kadar cukai pintu ialah 400. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Adam setiap tahun. Jawapan dia adalah 7250 darab 4/100 sama dengan RM290. Ini adalah cukai pintu dia lah. Okey, yang kedua. Adam telah menggunakan 694 kWh elektrik pada bulan Februari. Diberi bahawa penggunaan melebihi 600 kW per jam dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan. Okey, jadi kita akan belahkan benda ni 694 ni. Okey, 200 yang pertama dibayar RM43.60. Kemudian 100 yang seterusnya bayar RM33.40. 300 yang seterusnya 154.80. Yang ni 94 ni dia darab dengan 0.546. Dia dapat RM51.32. Tapi untuk pengetahuan awak, dalam soalan dia beritahu untuk cukai yang lebih daripada 600 kW per jam, dia akan bagi 6% lagi. Dia tambah 6% lagi. So, daripada kiraan, tertambahkan semua yang kita ada ni. Dan yang last kali adalah ni. Kena tambah RM51.32 ni darab dengan 6/100. Sebab ada 6% bayaran tambahan untuk lebih daripada 600 kW per jam. Okey. Suara clear Mana yang ada tolong tap skrin. Baru 739. Okey, bantu cikgu dengan tap skrin sebelum kita bermula dengan soalan yang kelima. Rajah menunjukkan, soalan nombor 5 Rajah menunjukkan sistem hos gelung yang terdapat di sebuah sekolah. Aizat ditugaskan untuk menjalankan latihan kebakaran minggu pertama sesi persekolahan. Okey, yang ini Aizat lah. Sini adalah Aizat. Okey. Kemudian dia kata panjang hos gelung itu ialah 30 kaki. Berapakah jarak maksimum dalam cm kedudukan Aizat semasa melakukan demonstrasi kebakaran? Jadi, kita akan darabkan 30 kaki darab dengan 30.48. 30.48 ni adalah 1 kaki. So, dapatlah jawapan dia 914.40. Okay, itulah jawapan dia. Okey, seterusnya. Ukur lilit drum pemegang hos gulung itu ialah 220. Okey. Cari jejari dalam cm drum pemegang tersebut. Okey. Dia kata gelung ni, dia punya drum ni 220 cm. Dia nak tahu berapa jejari dia. So, kita buatlah 2 darab 22/7 darab dengan J sama dengan 220. J sama dengan 35 cm. Okey. Okey, terima kasih pada yang masuk live. Tolong tap skrin. Pada yang belum follow, boleh follow.
Saya Cikgu Tamizi daripada Melaka. Saya buat kelas lambat percuma untuk pelajar matematik SPM. So kertas yang kita sedang bincang ni adalah kertas Kedah 2024. 2024. Okey, soalan nombor 6. Ungkapkan rajah 6 menunjukkan bentangan sebuah kubot. Macam bentuk tenting. Kubot ni bentuk ting-ting. Dulu ada main tenting dulu zaman saya dulu budak. Okey, so sekarang ni 2x tambah 3, 5, 3x tolak 4. Okey, ungkapkan isi padu kubot. Kubot ni adalah panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Kubot ni panjang darab lebar darab tinggi. So 5 ni tinggi dia ni. Darab 3x tolak 4 darab dengan 2x tambah 3. So dapatlah jawapan dia 30x kuasa 2 tambah 5x tolak 60. Okey, itulah dia punya dalam sebutan isi padu. Okey, cikgu ada Telegram tapi cikgu tak buka grup Telegram untuk support, body support. Tak ada. Okey, kalau Telegram pun nama cikgu Izzuddin Tarmizi. Okey, siapa-siapa yang dah follow, terima kasih. Pada yang belum follow tu boleh follow dulu cikgu Okey, kemudian jika isi padu kubot itu ialah 440, maknanya V ni dia adalah 440. Hitung nilai X. So 30x kuasa 2 tambah 5x tolak 60 sama dengan 440. Yang ni pindahkan sebelah kiri. So 30x kuasa 2 tambah 5x tolak 500 sama dengan 0. Okay, so kita akan cari dia punya nilai X. So bila kita buat teknik pemfaktoran. Ini nama dia teknik pemfaktoran. Okay, bila gantikan dapat 2 jawapan. Ada 2 jawapan dekat sini. So jawapan yang pertama X sama dengan 4. Yang jawapan yang kedua X sama dengan negatif 25/6. So X sama dengan negatif 25/6 ni tak boleh pakai. Kenapa tak boleh pakai? Sebab negatif 25/6 ni adalah nilai negatif. Untuk kita punya jarak, kita tak boleh pakai negatif. Okey, jadi yang ini kita akan tulis abai. Ataupun ditulis itu ignore. Okey, ignore pun boleh kalau nak tulis bahasa Inggeris. Okey, so jawapan yang kita pakai adalah X sama dengan 4. Okey, terima kasih pada yang baru masuk live. Kita sekarang tengah buat kertas trial matematik Kedah 2024. Saya Cikgu Tamizi, saya buat kelas percuma untuk pelajar SPM matematik moden. Okey, yang mana ada boleh tolong tap screen. Sementara kita akan pergi kepada soalan yang ke-6. Live ni dia nampak cepat sebab saya dah buat dulu. Jadi saya tak ada tulis banyak. Okey. Okey, bantu tap screen. Yang mana yang belum follow boleh follow. Ni kelas untuk budak tingkatan 5. Mana-mana yang ada anak tingkatan 5 yang ambil SPM tahun ni boleh join secara percuma sahaja. Cikgu tak ambil bayaran. Okey. Nombor 7. Rafi terpilih untuk mewakili sekolahnya dalam satu kejohanan olahraga bagi acara 100 meter dan lompat jauh. Kebarangkalian Rafi untuk memenangi acara 100 meter dan lompat jauh masing-masing ialah 0.37 dan 0.56. Maknanya kalau lompat jauh dia lepas dia 0.37. Kalau tak lepas dia 0.63. Kalau dia jauh, lompat jauh, dia punya tu 0.56. Kalau tak lepas 0.44. Okey.
Jadi sebelum kita mulakan yang tu, kita kena buat gambar rajah pokok dia. Gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok untuk acara 100 meter ataupun lari, dia boleh pecah dua. Mungkin dia berjaya ataupun mungkin dia gagal. Ataupun yang pertama dia lari, dia lulus ataupun lepas. Yang kedua ataupun dalam kebarangkalian lain dia gagal. Okey, untuk lompat jauh, mungkin dia lompat lepas ataupun dia lompat gagal. So, mungkin yang pertama larian 100 meter dia lepas. Lompat jauh pun lepas. Ada kebarangkalian dia lompat larian lepas, lompat jauh tak lepas. So, lari J prime. J prime tu maknanya tidak lepas. Okey, terima kasih pada yang masuk live. Okey. L prime ni maknanya larian tak lepas tapi lompat jauh lepas. Yang ni dua-dua tak lepas. Okey, senang aja. Rafi tidak memenangi acara 100 meter. Bermaksud Rafi gagal. Rafi gagal 100 meter tapi berjaya dekat jauh, lompat jauh. Ataupun larian gagal, lompat jauh pun gagal. Sebab dia kata syarat tidak memenangi acara 100 meter. So kita ganti 0.63 darab 0.56. Tengok atas ni 0 tambah. Perkataan atau menandakan tambah. Sebab dia situasi yang berlainan. So 0.63 darab dengan 0.44. Yang ini adalah untuk gagal kedua-duanya. So dapat 0.5156. Kalau awak nak mati dengan 0.52, boleh, silakan. Okey, itu adalah soalan yang pertama. Kemudian dia kata Rafi hanya memenangi satu acara. Mungkin lompat jauh dia menang, larian dia menang, lompat jauh dia kalah. Ataupun larian dia menang, larian dia kalah, lompat jauh dia menang. So, dalam kes ni, perkataan atau menandakan tambah. Yang ini menandakan darab. So, dapat jawapan 0.37 darab 0.44. Tambah dengan 0.63 darab 0.56. Dapatlah jawapan dia 0.5156. Yang ni cikgu nak cek balik. Rasa macam salah aja. Yang atas ni jawapan dia tadi 0.63. Yang atas ni jawapan dia 0.63. Yang atas ni jawapan dia 0.63. Sorry. 0.63. Yang ni 0.5156. Okey. So, itulah jawapannya. Ini adalah tajuk kebarang kalian. Okey, terima kasih pada yang masuk live. Siapa yang belum follow, boleh follow cikgu. Kita berada di soalan yang ke-7. Iaitu soalan kebarangkalian. Soalan kebarangkalian. Okey, barangkali. Okey, cerita pasal Rafi. Okey, mana-mana yang belum follow cikgu boleh follow. Kita akan pergi kepada soalan nombor 8. Seterusnya adalah soalan nombor 8 iaitu tajuk penakkulan logik. Penakkulan logik. Okey, siapa-siapa yang ada dalam ni tolong cikgu dengan tap-tap screen. Yang mana ada boleh tap-tap screen. Cikgu tak minta gift pun, cikgu minta hanya tap-tap screen. Like tu boleh, siapa yang ada gajah-gajahkan jari tu tolong tap-tap screen. Terima kasih pada Miss Malin, yang ada Rizwan dan sebagainya yang join, yang like live tu. Terima kasih. Tolong bantu cikgu dengan penuhkan like tu. Sebelum kita masuk soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8. Cikgu selalu buat live math ke? Selalu. Biasanya cikgu buat Rabu malam, Ahad malam Isnin. Tapi disebabkan soalan percubaan ni dah ada banyak yang keluar. Jadi cikgu akan buat satu-satu percubaan tu sebab cikgu nak hantar dekat TikTok ni. Dengan satu lagi cikgu nak hantar dekat YouTube. Sebab cikgu kena buat cepat. Okey, nombor 8. Nombor 8, tentukan nilai kebenaran. Perkataan nilai kebenaran ni adalah
satu benda yang jawapan dia ada dua je, palsu ataupun benar. Okey, biasanya kalau pakai dan memang palsu. Biasanya lah pakai dan memang palsu. Tapi nanti cikgu nanti bincang soalan trial Melaka boleh? Okey. Nanti cikgu akan bincang soalan trial Melaka. Okey, terima kasih. Yang bagi salam, Waalaikumsalam. Siapa yang belum follow cikgu, follow cikgu. Cikgu ada dah senaraikan banyak video-video tentang soalan percubaan dan sebagainya. Okey. Tentukan nilai kebenaran bagi penyataan majmuk yang berikut. 9 ialah faktor bagi 18. Ni benar. Dan dia adalah nombor kuasa 2 sempurna. Perkataan dan menandakan mesti dua-dua benar. Maka dia jadi benar. Okey. Boleh ke nak tengok soalan tadi? Soalan tadi yang mana? Yang atas. Okay, kan cikgu ulang balik. Okey. Kita pergi tulis dua implikasi daripada ayat berikut. Okey, yang ini paling senang. First kali bila jumpa soalan macam ni, kita akan padam perkataan jika dan hanya jika. Nanti awak akan ada P, awak akan ada Q. Okey, jadi senang aja. Jika PQRS ialah poligon sekata, maka PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS. Kemudian kita terbalikkan dia. Yang ni akan pergi depan pula. Okey, jika PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS, maka PQRS ialah poligon sekata. Okey. Maka dapatlah 2 markah percuma. Tak tahu matematik pun boleh dapat markah yang ni. Okey, terima kasih pada yang hadir. Yang mana belum follow tu boleh follow. Okey, lengkapkan hujah ini dengan menulis kesimpulan yang sesuai. Jika X ialah gandaan 4, maka X ialah gandaan 8. 36 ialah gandaan 4. 36 ni dah jadi subjek. Yang ini telah ditulis. Maka kita tulis bawah tu 36 ialah gandaan bagi 8. 36 ialah gandaan bagi 8. Ni jawapan dia. Kemudian dia kata tentukan sama ada hujah ini munasabah ataupun tidak munasabah. Okey, jadi sebenarnya dia akan pecah dua dulu. Dia akan keluar sah, dia akan keluar tidak sah. Okey, sah ni dia ada munasabah, tidak munasabah. Okey, bila dia ikut format if P dan Q, jika P maka Q, P benar, Q benar. Okey, maka dia adalah sah. Okey, ikut je format tu walaupun dia premis dia palsu. Okey, dia ikut je format tu maka dia jadi sah. Kalau tak ikut dia jadi tidak sah. Kemudian baru kita tengok premis dia. Semua betul, maka dia jadi munasabah. Tapi dalam keadaan ni, 36 ialah gandaan 8 ni adalah palsu. Maka tidak munasabah kerana kesimpulannya adalah palsu. Okey. 15 mata yang memandang. Siapa yang ada dalam ni tolong tap screen. Siapa yang belum follow boleh follow. Kita berada di soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8. Soalan ke-8 adalah soalan penakkulan logik. Soalan penakkulan logik. Okey, tadi ada kawan awak dia minta kita pergi balik dekat soalan yang ke-7. Jadi cikgu terangkan soalan yang ke-7. Rafi terpilih untuk mewakili sekolahnya dalam satu kejohanan olahraga 100 meter dan lompat jauh. Kebarangkalian Rafi untuk memenangi acara 100 meter dan lompat jauh masing-masing ialah 0.37 dan 0.36, 0.56. Hitungkan kebarangkalian. Okey. Jadi saya dah senarai kat atas ni. Kalau dia lari, dia layak, dia menang 0.37. Kalau dia kalah 0.63. Kalau lompat jauh, kalau dia menang 0.56. Kalau kalah 0.44. Jadi cikgu buat gambar rajah pokok. Ni adalah acara 100 meter. Lompat jauh menang, lompat jauh kalah. Ataupun lompat jauh menang, lompat larian menang, larian kalah. Larian menang, lompat jauh menang, LJ. Lompat larian menang, lompat jauh kalah, LJ prime. Kalau lompat larian kalah, lompat jauh menang, L prime J.
Kalau lompat jauh larian menang, larian kalah, lompat jauh kalah, L prime J prime. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Rafi tidak memenangi acara 100 meter. Okey, dia tak menang 100 meter ni ada dua kemungkinan. Sama ada dia tak menang 100 meter, menang lompat jauh, ataupun tak menang 100 meter, dia tak menang juga lompat jauh. Okey, so kita senaraikan, kita ambil yang atas tadi, kita masuk sini. 0.63 darab 0.56 tambah 0.63 darab 0.44. Ni atau ni adalah tambah. Okey. Okey. Yang kedua dia kata Rafi hanya memenangi satu acara. Maknanya mungkin dia lompat jauh, larian menang, lompat jauh kalah. Ataupun larian kalah, lompat jauh menang. Tu yang cikgu senaraikan macam ni dan cikgu ganti ikut yang ke atas ni lah. Cikgu ikut yang ke atas tu. Okey, so 0.37 darab 0.44 tambah 0.63 darab 0.56. So jawapan dia 0.5156. Itulah jawapannya. Okey, terima kasih pada yang join. Tolong tap screen. Yang mana belum follow cikgu, boleh follow cikgu. Cikgu adalah Cikgu Tamizi. Cikgu membuat kelas matematik moden SPM 2024. Kita sekarang tengah buat kertas kedah 2024. Okey. Seterusnya, soalan nombor 8 kita dah terang tadi. Soalan nombor 9. Rajah menunjukkan gabungan dua pepejal. Ini salah satu soalan yang cikgu target dia akan keluar sebab dia keluar tahun 2021. Dia tak keluar tahun 2022, tak keluar tahun 2023. Tajuk ni nama dia tajuk pelandongakan. Ni tajuk pelandongakan. Tak keluar masa 2022, tak keluar 2023, dia keluar untuk tahun pertama matematik moden KSSM tahun 2021. Dan pada tahun 2021 dia keluar sebiji macam ni. Yang ada bagi 4 ni. Ada bagi 4. Okey, namakan bentuk sisi 4 PQRS yang merupakan keratan rentas bagi prisma tegak itu. PQRS tu adalah berbentuk trapezium. Dia adalah berbentuk trapezium. Okey, lengkapkan di ruangan jawapan dengan melukis gabungan pepejal tersebut pada sata mencancang yang selari dengan VW. Okey, dia nak tengok yang daripada Y. Yang daripada Y ni kita akan lukis yang paling besar sekali. 6 darab 6. Kemudian ada bilik yang ni. 3 cm ni kita akan buat putus-putus. Kita akan baca bawah ni. Dia macam ni. Daripada pandangan Y. Garis yang putus-putus tu adalah garis yang ada. Tapi dia duduk di belah belakang. Okey, kemudian ada satu lagi yang ni. Ada garis yang belakang ni. Okey, ada garis yang belakang ni. Garis belakang dia ni. Ini ni. Garis ni. Jadi dia akan naik macam ni. Okey, jadi cikgu dah buatkan video dia tadi. So kita tengok video dia macam mana cikgu buat tadi untuk yang ni. Sekejap cikgu tengok kat mana video cikgu letak tadi. Okey, ni video yang cikgu dah buat tadi. Macam mana cikgu nak buat. Cikgu buat video untuk pelandongakan. Ni yang maknanya dia adalah bagi 4. Sini adalah sisi depan pelan. Okay, mula-mula kita buat garis 1 cm dengan garisan halus.
Kita buat garis 1 cm dengan garisan halus. Okay, buat garis 1 cm. Kemudian tarikkan garis PS tu kepada garis 45 darjah dan tolak ke atas. Tarik 45 darjah, tolakkan ke garis, kemudian tarik ke atas. So, tarik ke atas dengan menggunakan pembaris. Topik ni kita kena mahir sebab dia dah lama tak keluar. Okay, ni tarik ke atas. Awak akan buat satu garis lagi. Yang ni nama dia garis binaan. Garis binaan wajib. Garis binaan adalah wajib. So, kita tarik belah sana pula tu. Okay, nanti kita akan dapat bentuk kotak. Kita dah dapat semua garis, kita dah tarik. Garis binaan yang adalah garis yang berwarna biru tu lah. So, sekarang ni kita nak buat kotak dia. So, tu cikgu buat kotak. Yang ni mungkin tak nampak. Cikgu cepatkan sikit. Lepas tu cikgu akan buat yang dia tebal sikit. Ni cikgu buat tebal sikit. Okay, saya ikutkan bentuk dia tadi. Tadi kita dah cakap kan. Bentuk dia bentuk kotak. Kemudian ada garis putus-putus. Ikut je garis binaan tu. Garis binaan tak payah padam. Okay. Yang tu ada garis putus-putus di tengah. Label setakat yang cikgu tahu tidak penting. Label tidak penting. Ini adalah soalan macam mana kita nak buat pelandungakan. Pelandungakan yang ada bagi 4 macam ni. Biasanya kalau budak teknik, bahagian ni nama dia LK lah. Lukisan kejuruteraan. Okey, mana yang ada dekat sini boleh tolong tap screen. Boleh tolong tap screen. Yang mana belum follow boleh follow. Okey, bantu cikgu dengan tap screen sahaja. Jadi cikgu perkenalkan dulu nama cikgu. Nama cikgu Tarmizi. Saya daripada Melaka. Saya buat kelas matematik moden ni secara percuma. Jadi boleh kongsi pada kawan-kawan awak yang ambil SPM tahun ni ataupun tingkatan 4 pun boleh masuk ni. So, cikgu biasa buat kelas hari Ahad, malam Isnin, tapi minggu ni cikgu buat 2 kali sebab banyak kertas soalan percubaan dah masuk. Kertas soalan percubaan dah banyak masuk 2024 punya. Jadi cikgu dah banyak paper. Itu cikgu banyak buat tahun 2023. Jadi sekarang tahun 2024 dah masuk. Jadi kita kena banyak buat lah. Okey, soalan nombor 10. Encik Fatih membawa sebuah kotak yang berisi duit shilling 5 sen. Okey, 0.05 dan 10 sen untuk ditukarkan. Setelah proses didapati bilangan shilling dalam kotak tersebut adalah sebanyak 1352 keping. Okey, termasuk 8 keping shilling yang rosak yang diasingkan. Okey, jadi kita buat ada 1352 keping. Kemudian termasuk 8 keping. 8 keping yang rosak. 8 keping yang rosak tu kita tak kira. Okey, terima kasih pada Nurin Rahman. Boleh tap screen, bantu live cikgu. Kalau nak belajar pun boleh belajar. Okey, mana yang ada tolong tap screen. Kita teruskan soalannya adalah soalan matriks. Okey, yang rosak dan diasingkan. Hasilnya sejumlah 1070 yang boleh ditukar oleh Encik Fatih. Okey, jadi 1352 tu kita kena tolak dengan 8. Cikgu soalan matriks. Soalan ni soalan matriks. Cikgu soalan trial negeri lain boleh ambil dekat mana cikgu? Okey, soalan trial ni dia ada keluar dekat exercise 99 dalam Telegram. Yang tu dah keluar. Kemudian dekat gurubesar.my pun ada. Awak type je dekat Google tu. Tapi sekarang masa sekarang dia belum kongsi situ. Okey, terima kasih pada 37 yang hadir. Siapa yang belum follow boleh follow cikgu. Okey. Ni adalah soalan matriks. So matriks ni kita keluarkan macam ni. X tambah Y sama dengan 1352.
X tambah Y sama dengan 1352. X tambah Y sama dengan 1352. Okey, kita tak tolak pun 8 tu So, sekarang ni kita akan kita akan dapat jawapan dia 0.05x tambah 0.10y sama dengan 108.50. Okey, so saya rasa muskil. Kenapa dia tak tolak dengan 1352 tu, dia tak tolak dengan 8 keping duit shilling 10 sen? Sekejap Saya rasa pelik. Kenapa dia tak tolak dengan 1352 tu, tak tolak dengan 8? Yep. 1, 2, 1, 1, 1, 3, 4, 4, 0.05, 0.10, 108.5. Dapat jawapan dia. Salah. Cara dia salah. Ni saya ambil daripada skema. Kita betulkan lah skema tu. Okey. X tambah Y ni, dia adalah X tambah Y adalah sama dengan 1344. 0.05x, kenapa? Sebab duit shilling X tu 5 sen. Tambah dengan 10 sen Y sama dengan 108.5. So, tukarkan dalam bentuk matrik 1, 1, 0.05, 0.10. Sini X, Y. Sini 1344. Ni 108.5. Okey, bila awak tulis je benda alah ni, awak ada satu markah. Awak tulis ni satu markah lagi. Okey. Jadi tak payah tolak 8. Dia minta pada awalnya. Okay, cikgu ni negeri mana? Negeri Kedah. Saya tolakkan dengan 8. Sebab 107.70 tu tak termasuk 8 yang tu, dia dah buang. Dia dah buang bilangan duit shilling dalam kotak tu. Dia dah buang duit 10 sen. Dia dah buang. So, saya buatlah X tambah Y sama dengan 1344 sahaja. So, bila saya kira tu, saya dapat 518 dengan 5826. 518 dengan 826. Saya dapat jawapan dia. Okey. Saya rasa lebih tepat cara ni. Okey, so kita akan buat dia punya inverse dia. XY sama dengan 1 bahagi 0.10 tolak 0.05. Saya harapkan silang. Yang ni tukar tempat. Yang ni tukar tanda. Okey. Sini adalah 1344 108.5. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan dia. X sama dengan 518. Y dia sama dengan 826. Jawapan yang belah bawah ni adalah yang tak tolak 8. Jadi apa guna dia tolak 8 keping duit 10 sen tu? Dan perlu hasilnya sejumlah 107.1070. 1070. Okey. Okey, saya dah faham. Okey. Kita mula balik. Sorry. Okey, betul lah dia punya kaedah ni. Okey, dia kata dekat sini 1352, so dimasukkan X tambah Y sama dengan 152. Okey, Encik Fatih membawa sebuah kotak yang berisi 2 shilling 5 sen dan 10 sen ke bank tersebut untuk ditukarkan.
Setelah diproses, didapati bilangan duit shilling dalam kek tersebut adalah sebanyak 1352. So, dia ambil 1352 ni, X tambah Y sama dengan 1352. Okey, kemudian ada RM107 bila dia tambahkan tu, dia jalan dengan 0.05X tambah dengan 0.10Y sama dengan 108.50. Kalau tengok sini 107.70. Jadi ni tambah dengan 80 sen. Sebab 80 sen tu dia dah buang. Okey, so dapatlah 108.50. Kemudian kita gunakan kaedah matriks. Dapatlah jawapan XY sama dengan 534, 818. Kalau awak berhenti setakat sini saja, awak kurang satu markah. Jadi tambahkan bawah, X sama dengan 534, XY sama dengan 818. Ini adalah soalan matriks. Cikgu, ni soalan dari negeri mana? Ni soalan daripada negeri Kedah. Negeri Kedah. Okey, terima kasih pada yang dah masuk dalam live. Siapa yang ada tolong tap screen. Siapa yang belum follow cikgu tolong follow. Siapa yang ni tolong share, copy link yang bawah tu Okey, 1 minit kita minum air kejap. Okey, terima kasih pada yang stay. Okey,